Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وَمَا يُضْلِلْ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيًا لَهُ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ليقوا عني ولو آية وحديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Tuan-tuan dan puan yang berusia terlibat di jemaah surah kepuliaan untuk sekalian Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini 19 Jamadul Awal 1440 Hijriah bersamaan 3 Disember 2023 Masihi. Baik, sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan bersama-sama menunaikan solat fardu subuh berjemaah yang diberikan oleh kita dan mengaminkan doa yang dipanjatkan dalam keadaan Allah SWT menahan segala permohonan dan mengajak kita diperkenankan Allah SWT dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita naungan rahmatnya, keampunan darinya, maghfirah darinya, serta dikurniakan kita ganjaran sebaik-baiknya atas kesungguhan kita mengimarahkan rumah Allah pada pagi yang bertuah ini, dan janganlah kita lupakan saudara-saudara seagama kita di Gaza, Palestin, yang mana mereka sekarang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemenangan kepada mereka dalam perjuangan mereka mempertahankan agama, bangsa dan negara mereka, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita di sini juga kita zahirkan rasa syukur kita, kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana
Malaysia ini kita masih lagi mampu untuk menjalani kehidupan dengan baik, orang masih lagi boleh menunaikan solat fardu berjemaah di masjid kita, di surau kita, masih lagi kita mampu berada dalam kehidupan yang aman sejahtera. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajar kita syukuri, yang wajar kita hargai. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan keamanan dan kesejahteraan ini akan berterusan, untuk bukan untuk diri kita, sebab kita pun tak tahu berapa lama kita akan berada di alam dunia ini, tapi untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, dan untuk generasi-generasi akan datang dari keturunan kita, insya-Allah. Jadi terlebih dahulu, perlulah kita sedari bahawa saya telah ada di kalangan ahli keluarga kita, sama ahli kita, kenalan kita yang telah kembali ke rahmatullah, maka kita sedekahkanlah Al-Fatihah kepada mereka. Jadi untuk saya, khusus untuk arwah adik saya Muhammad Abdul Razak bin Ismail, dan juga untuk sahabat saya, rakan sekerja di Bakar Jeep Akademi Perak, Alhamdulillah Muhammad Zul bin Ibrahim. Al-Fatihah. Semoga roh Allah, arwah-arwah ini, roh cucu rahmat dari Allah SWT, yang digolongkan di kalangan orang-orang yang soleh, insya-Allah akan bersama-sama kita dengan mereka dalam kehidupan alam barzah yang baik, dan akan dimasukkan di kalangan ahli syurga, insya-Allah. Amin ya Rabb. Jadi bila menyebut tentang orang mati ini, memang kebetulan pun dalam kitab Safinatul Najah yang disusun oleh Al-Fadil Al-Alim As-Sumayyi bin Salim Alhamdulillah, kita sampai kepada fasal yang ke-50. Tajuk yang diberi oleh penterjemah kitab ini ialah kewajipan terhadap jenazah. Ada beberapa fasal yang kita akan bincangkan berkaitan dengan kewajipan apa yang perlu kita lakukan terhadap jenazah ini, sekadar untuk kita mengulangi pengetahuan kita supaya lebih baik fahaman kita, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, fasal 50, faslun alladhi yalzamu lil mayyit arba'u khisal, kewajipan yang wajib ke atas sesuatu jenazah, sesuatu orang jenazah yang meninggal ni ada 4, melainkan mereka yang mati syahid. Pertamanya ialah wasluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengkafankannya, wassalatu alaihi, menyembahyangkannya, wa dafnuhu, dan mengebumikannya. Ini adalah kewajipannya, dan perkara ini adalah fardu kifayah. Bagaimana fardu kifayah? Artinya ianya wajib ke atas sesuatu kelompok masyarakat, tetapi memadai dengan satu golongan saja yang boleh melaksanakannya, maka terlepaslah kewajipan ke atas yang lain-lainnya. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah ini banyak, kan? Buat kedai runcit pun fardu kifayah, buat kedai gunting pun fardu kifayah, buat kedai lobi muslim pun fardu kifayah, kedai repair kereta pun fardu kifayah, kedai repair motor pun fardu kifayah, kedai komputer pun fardu kifayah. Apa lagi fardu kifayah? Banyak, kan? Perniagaan, semua bentuk perniagaan adalah fardu kifayah. Kita perhati dalam kehidupan di sekeliling kita, masyarakat kita yang ada di sini, banyak mana fardu kifayah yang dibuat. Jom kita perhati. Lepas boleh perhatilah, lain tempat, lain keadaannya, tak sama. Kan? Di Bidor takkan sama dengan di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur takkan sama di Kuala Terengganu, tak sama, lain. Walaupun satu negara, tapi suasananya berbeza-beza.
pola di Al-Ustaz tak sama dengan di Hajjaj. Di Hajjaj tak sama macam di Istanbul. Di Istanbul tak sama macam di Moskow, London, Paris, New York dan sebagainya. Tetapi ianya tetap fardu kifayah. Dan mengeluarkan produk-produk halal itu fardu kifayah. Kalau tak ada, fardu serving masyarakat Islam di suatu tempat. Contohnya kalau kita ni berada di Houston, Texas contoh. Saya sebut nama kota Houston, Texas ni sebab adik perempuan saya di situ. Kehidupan dia sebagai seorang wanita muslimah yang berada di negara yang majoriti penduduknya bukan beragama Islam. Tapi ada orang Islam di situ, ada. Buktinya ialah ketika berlakunya perarakan pro-Solidarity, pro-Palestin, ramai tuan orang Islam, ramai yang bukan Islam, ramai yang Islam pun ada, ramai juga. Di situ kita akan nampak kelompok-kelompok masyarakat Islam. Jadi di situ nampaklah fardu kifayah. Kan, ada tak kedai masjid Muslim? Ada tak kedai makan Muslim? Ada tak kedai lobi Muslim? Macam kita ni mungkin kita tak berapa nak nampak. Tapi kalau di negara semacam tu, keperluannya memang sangat tinggi. Dan akan kita nak pergi makan di kedai yang tidak ada makanan halal. Jadi kalau dah tak ada, macam mana? Alternatif yang terdekat ialah mencari makanan yang dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi. Itu alternatif yang paling terdesak. Tak ada pun lah. Cari ada tak kedai makanan Yahudi? Sebab takrifan halal mereka hampir sama dengan kita. Mereka kalau sembelih pun macam kita lah. Itu ada setengah ulama mengatakan halal makanan yang disembelih, daging yang disembelih oleh orang Yahudi, hukumnya halal. Setengah ulama dan ada semua setengah. Kalau tak ada di kawasan kita tu, tak ada orang yang mengeluarkan makanan halal. Yang ada makanan dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi. Macam mana? Pergi pasar yang sembelih daging orang Yahudi, nampak yang lain semua peletok kan. Macam mana? Situlah. Itulah pentingnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Baik. Itu cerita tentang fardu kifayah. Sikit nak bagi terang lagi apa yang dikatakan fardu kifayah. Baik, pasal yang berikutnya, pasal 51, cara mandi jenazah. Itulah kita di surau ni sebaik-baiknya ada dalam setahun diadakan khusus perurusan jenazah. Apa? Supaya ada nanti di kalangan kita awam di kampung ni yang berkebolehan menguruskan jenazah. Kalau tidak memimpin pun, memang memimpin tu kita panggil import Tuan Imam Masjid Mudadin atau Masjid Hurairah, betul tak? Tapi yang nak bantu dia kiri kanan tu, kalau masing-masing tak erti, kena suruh pun tak erti, kacau tu. Jadi kalau tak disuruh pun dia tahu apa nak buat, mudah Tok Bilal memimpin untuk memberi arahan untuk pengurusan jenazah. Kita dah tahu dah apa nak buat. Kan? Baik. Cara mandi jenazah faslun. Fasal 1, saya mandi jenazah. Aqallul ghusli al-amimu bibadanihi ta'mimu badanihi bil ma'. Sekurang-kurang mandikan mayat adalah meratakan badan dengan air. Ini sekurang-kurang. Kalau keadaan tu teruk sangat macam di Razak kan, teruk sangat dah, ratakan badan dengan air cukup lah.
Sebab terlalu ramai orang mati dalam satu masa. Ramai mati, ni mati, tu mati, budak mati, kucing pun mati. Dalam celah berguna butuh tu bukan orang yang mati, kucing pun mati. Contoh. Hanya beratus-ratus, beribu-ribu, 20,000. Maka alhamdulillah adanya gencatan senjata. Bukan maksudnya Hamas kalah, tidak ada. Kita jangan baca bila kita senjata ni Hamas kalah ni Ustaz. Kita sokong Hamas pun kalah. Yang menang Israel, baik sokong Israel, dia kena tumbuh. Orang Malaysia dia dah kibar pada Israel, ke dalam mungkin kan. Mungkin kefahaman dia tu jauh terpesong. Dia faham bila kita dah senjata dia Hamas kalah, Israel menang. Jadi masa Israel tak menang. Di pihak Israel tu banyak yang itu korban, banyak, sangat banyak. Cuma disembunyikan oleh media untuk memberi gambaran bahawa dalam peperangan Israel-Hamas ini, Hamas ini kalah, Israel menang. Itu peranan media barat. Jadi sebenarnya kalangan Israel pun ramai yang mati. Ramai yang mati. Tapi disembunyikan. Itu pun terlepas kan ke handphone kita kan. Masuk dalam dalam lori-lori itu kan. Jenazah pegawai itu kata sangat busuk. Betul. Satu video lain pula, orang Gaza yang mati syahid dan terkorban, baunya wangi kan, sebab mereka mati sebagai syuhada. Dan mereka bila berhadapan musibah tu tak mengeluh, tak menyalahkan takdir pun. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Syukurlah Allah Ta'ala yang menjadi pembantu dan penolong kita. Tak apalah, kalau tak ada manusia nak bantu, Allah Ta'ala akan bantu. Memang itu terbukti. Kalau Israel meneruskan perang ini, mungkin mereka akan kehilangan lebih ramai tentera. Dan dikatakan ada tentera Amerika yang dikerah ke Israel untuk membantu tentera Israel. Walaupun benda ini disembunyikan oleh media barat. Katanya lah, kita tahu kan, kita tak ada sana. Orang kita yang tu Azhar pun dah bantah balik ke sini ya. Macam mana kita nak dapat maklumat je, melainkan apa yang dihidangkan oleh media. Baik. Wa akmaluhu ayyamsila sawatai, mandi sempurna dengan mandikan kemaluan dan duburnya, wa yuzilal qadara min unfaihi, menghilangkan kotoran daripada hidungnya, wa ayyawdi'ahu, mewudukkannya, wa ayyadulka badanahu bisidri, menggosok badan dengan daun bidara, wa ayyusabbu al-ma' alaihi wa ayyasubbal ma'a alaihi salasan, dan menjurus air ke atas mayat dia dengan dia. Ini kita tahu lah. Siapa yang pernah ikut menguruskan mandikan jenazah ni faham kaedah dia. Jadi kita di sini memahami dia secara teorinya. Kalau praktikal tu memang dalam urusan jenazah tu dah nanti tenaga pengajar akan tunjuk kita macam mana kaedahnya. Baik. Kemudian pasal ke-52, faslun aqallul kafani, sekurang-kurangnya kafan adalah thawbu ya'ummu, ialah sekalian kain yang membalut keseluruhan mayat. Macam kita tengok jenazah lah. Selain kain dia balut jenazah, bukan dia sampai 5-6 kain, mana nak cari keadaan macam tu. Cukuplah. Jadi boleh balut mayat, boleh ke bumi. Wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaif, sebaik-baiknya yang sempurna untuk lelaki ialah 3 lapis. Walil mar'ah qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Untuk perempuan pula selai pakaian, tudung, kain dan 2 lapis kapan. Ini yang kakak tahu lah kan, mana yang biasa bantu bilal wanita. Itu pun
terfikir mana letak istilah Bilal wanita. Bilal itu kan tukang bank, tapi ada pula Bilal wanita tak? Sebenarnya itu panggilan khas untuk wanita yang diamanahkan untuk mengepalai pengurusan jenazah wanita. Itu dipanggil Bilal wanita. Kadang-kadang kita fikir bila masa dia bang azan, Bilal lelaki kan ada perempuan, tapi istilah jawatannya Bilal wanita. Kerja dia satu je, tak ada kerja 2, 3. Tinggal makcik Kiah, dia lah kena ketuai pengurusan jenazah makcik Kiah. Itu kan, perempuan lain bantu lah. Maksudlah anak-anak perempuan arwah ni, adik-adik perempuan arwah ni, sebenarnya suami pun boleh bantu. Suami boleh, ayah, mahram lelaki boleh. Tapi dalam uruf di Malaysia ni, kalau dah perempuan, semua tu perempuan je dah. Tak payahlah ada lelaki nak masuk sekali kan di kalangan mahram pun. Sekali lagi kita pergi kepada fardu kifayah tadi. Itu juga jenazah lelaki. Boleh dia isteri nak bantu mandikan, kan? Mak dia kalau ada, anak perempuan dia kalau ada, adik perempuan dia kalau ada, boleh uruskan. Tapi dalam uruf masyarakat Malaysia, Islam Malaysia ni, benda tu jarang, sangat-sangat jarang berlaku. Biasanya kalau lelaki lah semua, anak lelaki, adik-adik lelaki, ayahnya, kalau ada ayahnya, tu boleh lah. Yang perempuan tu duduklah, buat tahlil ke apa ke, ikut kan, dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Bila dah selesai kapan, maka apa yang kita akan laksanakan ialah solat jenazah. Pasal 53, rukun solat jenazah. Faslun arkanu solatil janazah sab'ah. Rukun solat jenazah ada 7. Al-awwalu niyat. Niat tu sholli ala hadzal maitil hadir arba'at takbirat fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita ingat Arab tak apa, kita Melayu boleh aku semayakan jenazah ini 4 takbir, fardhu kifayah, makmum kan Allah tak ada. Allahu Akbar, kan? Kemudian al-thani arba'u takbirat. Yang keduanya ialah 4 kali takbir. Takbir mesti kali keempat. Kan takbir mesti 4 kali. Sebab solat jenazah ni tak ada rukuk dan sujud. Jangan tuan-tuan buat lah. Tak ada, kita tak buat, kita tahu. Cuma aja lah. Saya pernah tengok satu pantomim dulu nak gambarkan jahil yang masih setengah orang kita ni, sampai solat jenazah pun ada rukuk, ada sujud. Lama dulu, sekarang ni tak ada lah. InsyaAllah kita semua faham. Kemudian yang ketiganya al-thalith al-qiyamu 'alal qadir. Berdiri bagi yang mampu. Kalau yang tak mampu berdiri, tak apa, duduk tak kursi. Tak ada masalah kan. Saya baru ni pun berdiri tapi kursi duduk kat kaki, cover. Habis-habis salam tu kan. Kita tak mampu nak berdiri lama kan. Pak Megat kan, masa semayang boleh berdiri. Habis semayang salam-salam, kursi kat belakang dua. Kan. Waktu imam baca doa jenazah kan. Kemudian ar-rabi' qira'atul Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah pada takbir yang pertama. Takbir pertama Allahu Akbar, Fatihah. Kemudian al-khamis as-salatu ala Nabi SAW ba'da thaniyah. Selawat kata Nabi SAW selepas takbir yang kedua. Takbir kedua tu selawat Nabi. Selawat yang macam mana? Selawat Ibrahimiyah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Kemudian yang keenam, as-sadis ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Doa bagi mayat selepas takbir yang ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu paling kuatlah. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau ramai pula jenazah orang mati kemalangan kan, macam di Segamat, tak lama dulu, bawa ketika dulu kan, satu family meninggal lebih 3 anak lelaki 2 orang. Seorang tak pergi, seorang terlibat tapi tak meninggal. Yang lain semua pergi.
mak dia, ayah dia meninggal, mak dia meninggal, dia boleh perempuan meninggal kan, kat Segamat. Okay. Dan anak dia yang jadi imam sembahyang jenazah, arwah ayah dia, arwah mak dia, arwah adik-adik dia, Allah Allah, susah nak cari. Jadi itu paling kurang. Kalau ramai-ramai tu Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, itu paling kurang lah. Adik doa yang lengkap dia, itu semua tahulah. Kemudian ya as-sabi' as-salam. Lepas Nabi keempat ada tak doa? Itu sunat saja. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lahu wa lana, sampai akhir. Itu doa itu sunat saja. Tak ada ketiga tu yang merupakan rukun ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia sempurna sembahyang jenazah paling mudah. Baik. Kemudian bila selesai jenazah tu, yang akhir sekali ialah pengkebumian mayat, dafnul mayit. Pasal ke-54, faslun aqallu dufni, aqallu dafni, ya, khafratu taktumu raihatahu wa taharisuhu minas sibab. Pokoknya tempat menyembelih mayat adalah lubang yang boleh menyembunyikan bau mayat dan memeliharanya daripada binatang buas. Itu paling kurang lah tu. Dalam keadaan yang tertentu, paling kurang pun jadi lah. Jadi korek sedalam mana yang mungkin agak-agak dengan sebab mayat ini tidak akan dikorek, diketahui terpelihara daripada binatang. Binatang pemangsa dia lah, yang suka makan daging-daging kan, rimau dan sebagainya lah. Kemudian wa akmaluhu qaumatun bastah, tempat yang sempurna adalah lubang tu ukurannya seperdirian. Qaumatun wa bastah. Wa yudau qabduhu ala turab, dan tangan dilepaskan ke atas. Bila dah masuk dalam niat had tu, tangan dia dilepaskan ke atas. Wa yadibu tawjuhu ila al-qiblah, dan diletakkan pipinya ke atas tanah. Tu kita lihat kan. Waktu saya sihat tu, saya pergi tengok tu sampai ke liang lahat. Saya tengok berarti dia masuk. Masa saya sihat dulu tuan-tuan, walaupun kita ni sebagai imam lah, saya buat pergi ke bawah sampai kat tepi, tapi tak ada turun. Tengok bila mayat tu dimasukkan ke liang lahat kan. Apa tujuan dia? Walaupun mayat tu bukan mayat saudara mara kita, bukan mayat orang yang di kalangan kita pun, orang kampung je pun kan, menimbulkan keinsafan dalam diri kita. Besok aku macam ni, kita ni macam ayam daging tuan-tuan. Pasal ayam, tahu cerita ayam daging? Ayam daging, ayam yang buat besar dalam serkap kan, dalam plastik tu, daripada tempat ternak tu bawa pergi pasar kan, banyak berpuluh-puluh ekor lah. Jadi ada seekor ayam tu, kita bagi nama dia Mat lah. Dia perhati je, tengok kawan dia seorang kena ambil, kena sembelih, letak dalam apa tu, dalam sangkar tu, perhati tu. Tapi sembelih tu dah betul lah, sebelum nak dicelur kan. Kata Mat ni aku selamat lagi, kawan-kawan aku kena dah. Akhir sekali dia pun akan jadi bangsa juga. Akhirnya dia pun kena sebelah. Kita macam tu tuan-tuan. Sebenarnya kita berhati orang yang meninggal, kita berhati tengok tu, adakah kita takkan melalui macam simpulan ni sampai masa kita pun jadi macam tu kan. Kita tak tahu pun. Macam arwah adik saya kan, dia berhati tengok dia punya Facebook. Pak kita friend boleh tengok Facebook kan, tengok. Macam tak percaya. Tahun lepas pada waktu ini masih lagi boleh
boleh repair motor, boleh repair kereta. Tapi dah mula sakit lah, kalau masuk hospital dah pun keluar. Boleh makan-makan, ada kawan-kawan ajak pergi jalan, pergi periksa, duduk di pantai. Hari ni sudah berada dalam alam barzakh. Alam barzakh. Sahabat saya yang tadi, tahun pada waktu ni masih lagi cengkah saya, semayang berdiri lagi, boleh jadi imam lagi. Walaupun bukan ustaz lah, dia pun ada orang Muslim kan, tapi dah campur gitu. Ustaz, orang panggil ustaz juga, Ustaz Wan orang panggil. Kalau yang kenal rapat sikit lagi, Ustaz Cha, orang bedah, orang berketik kan. Seorang yang baik, taklah rapat sangat saya. Kalau rapat tu sampai ke rumah, sampai ke kebun, tu rapat tu. Saya taklah rapat, taklah serapat tu, tapi memang kita kenal berbelas-belas tahun. Mula kerja, saya bekerja bulan 6, dia kerja bulan 8, 2008. Tak jauh mana pun, 2 bulan je. Sekarang tinggal saya ni, yang paling daripada generasi 2008 di Baka, ITK Perak. Yang lain semua kemudian. Dulu saya dengan dia, sekarang tinggal saya seorang. Dia tak ada. Hari ni dah beberapa hari berada di alam barzakh. Ini semua takdir Allah Ta'ala, kita tak ada nak baca. Sebab tu kita pergilah tuan-tuan, walaupun bukan pergi tengok dalam liang lahat macam mana rupa jenazah tu, diinginkan dibuka muka dia sebelum ditutup dengan papan dan ditimbus dengan tanah. Tengok, tak ada masalah, pergi tengok. Kalau mampu, kalau bercapak mungkin dengan saya tak mampu dah. Berkelilau cari mana kursi, ni kursi lah. Terus kalau ada kursi tepi kubur lain, kursi batu tu, itu jadi bangsa. Nak pergikan tengah-tengah tu tak mampu. Wallahualam. Baik. Kemudian fasal yang ke-55 ialah membongkar kubur. Faslun, ya, yunabbashu al-mayyit li arba'i khisal. Mayat dibongkar kerana 4 perkara. Ya. Lil ghusli idza lam yataghayyar. Kerana nak mandikan mayat apabila ia belum berubah. Maksudnya dibongkar mayat ni, kata orang kitab ni, ya, mungkin kerana mayat ni pada asalnya disyaki syahid, tapi tak syahid pun sebenarnya. Jadi nak dimandikan dulu. Selagi dia belum berubah, kita kena bongkar lah. Yang keduanya ditaujihi ilal qiblah, kerana nak menghadapkan mayat ke arah kiblat. Ini jarang berlaku lah. Yang ketiga dia walil mali idza dufina ma'ahu, kadang memihak harta dia ditanam bersama mayat. Di Malaysia tak laku lah. Tapi mungkin di tempat, setengah tempat laku pun ni ditanam dengan meh perak semua, dengan duit. Ngarut. Dia tanam kereta tanam sekali dengan sebati. Apa jadah. Kan kereta tu boleh buat apa pun. Tak boleh buat apa. Kata Nabi SAW sebuah hadis, 3 perkara akan mengikuti seorang jenazah apabila ia meninggal dunia. 3 benda akan ikut. 2 akan balik, 1 akan tinggal bersama si mati ni. 2 ni harta dan ahli keluarga dia akan balik. Isteri kita menangis-nangis. Menangis-nangis. Pujuk-pujuk pun sampai ke kubur dia pergi terjun ke bawah sekali. Tak ada. Tak akan jadi Romeo and Juliet. Balik dia. Habis 4 bulan 10 hari, ada lah. Pak Cik Mat tanya khabar, Pak Cik Din tanya khabar, Pak Cik Lan tanya khabar. Kan? Sebab apa sama-sama jemaah dia prihatin. Pak Cik Lan, Pak Cik Mat ni pun duda, meninggal lama dah. Siap tengok Pak Cik Kiah. Kematian suami dah 4-5 bulan. Tanyalah, pendek ceritanya jadi kahwin. Macam tu lah. Tak ada ikut arwah suami pun. Tak ada. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, walil mar'ati idza dufina janibuha ma'aha wa amkantu hayatuhu. Perempuan yang tanam bersama janinnya dalam kandungan berkemungkinan jadi tersebut masih hidup. Itu dia.
Nanti benda ni kalau dalam hospital dia akan cek perempuan yang mati, yang meninggal. Perempuan mula meninggal biasanya hospital akan cek tengok. Kalau misalnya jadi itu masih ada, masih hidup, maka hospital akan membuat pembedahan untuk mengeluarkan bayi itu. Janganlah takut ya. Di Malaysia lah dia buat dijawab takut. Wallahu a'lam. Dan yang akhir sekali ialah berkaitan dengan pasal 26, hukum mengulurkan bantuan di 3 bersuci. Faslun al-isti'anah itu arba'u fisal. Hukum mengulurkan bantuan di 3 bersuci itu ada 4 jenis. Maksudnya seorang yang sakit tu terus sangat dia nak solat, kita nak membantu dia berwudu tu. Ya, ada 4. Ada 4 hukum kan. Pertamanya mubahah, harus iaitu mengulurkan bantuan untuk mendekatkan air. Wa khilaful aula wa makruha, khilaful aula ialah wa wajibah wal mubahah ya taqribul ma, wa khilaful aula ya sabbul ma ala nahwil mutawaddi. Khilaful aula yang mengulurkan bantuan untuk mendekatkan air kata seorang yang mampu berwudu sendiri, itu khilaful aula. Maksudnya bertentangan dengan apa yang lebih utama. Orang dia mampu dia berwudu tapi kita dulu bantuan. Contoh macam saya lah, saya boleh duduk sendiri tapi ada orang nak dulu. Ustaz tak ada saya tolong tuan. Contoh itu khilaful aula. Tapi kalau ada orang duduk bantuan, baguslah kan, dia tolong dulu, tolong jinguskan. Okay, ada masalah dia nak bantu, takkan kita nak suruh tak payah. Tapi memanglah ada orang bahasa macam tu kan. Tak apa saya boleh duduk sendiri. Tak ada masalah ya. Hukum ni pun tak adalah sampai haram, khilaful aula je. Kemudian wa makruha ya liman yaghsilu a'dha'ahu, mengulurkan bantuan membasuh seluruh anggota wuduknya. Ini makruh orang yang berwuduk ni kita ulur bantuan nak basuh pula, kita dah tolong basuhkan, tolong sapukan. Makruh dia mampu tapi kita ni takkan ulur sejauh saya tak boleh. Ini sampai dia nak tolong basuhkan muka. Kadang orang tu mampu je, walaupun sakit tapi dia masih mampu berwuduk sendiri. Kalau kita juruskan air, khilaful aula. Kalau kita tolong sapukan, tolong basuhkan, tolong ratakan air, tu dah jadi makruh. Wal wajibah yang marid indal ajzi, wajib mengulurkan bantuan untuk orang yang sakit ketika dia lemah. Ini wajib. Wajib darah di saya betul ni. Mak saya lah yang ambilkan wudu. Pasal dia tak mampu. Nak angkat kaki pun tak mampu. Macam mana? Nak semayang, nak mayang. Mak saya pun ambil air, dia beli air tu. Ambil segayung, sapu kat muka. Mak sendiri boleh, mahram. Sapu kat tangan, kat kaki. Semualah anggota wuduk kan. Betul di saya pun semayang. Jadi dia boleh bangun, ejas lah, duduk di atas katil. Allah. Itulah sebagai penutup kepada fasal yang ke-56, hukum mengulurkan bantuan bersuci. Jadi hadis kita bincangkan tentang fasal-fasal ini, insyaAllah pada fasal kuliah yang berikutnya, iaitu pada 7 Julai 2024 kita akan sambung pada perbincangan mengenai dengan zakat. Allah Rasulullah Alam. Jadi kita pergi kepada kitab yang berikutnya, iaitu kitab Indahnya Bersyariat. Kita membincangkan tentang perkara-perkara wajib haji, rukun-rukun haji. Baik, buku surat bagi kakak yang buat buku, kalau ada yang buat buku lah, 186 rukun-rukun haji. Rukun haji adalah pekerjaan utama atau teras yang mesti dilakukan oleh setiap jemaah yang mengerjakan haji. Sekiranya salah satu rukun itu ditinggalkan sama secara sengaja atau terlupa, maka ibadah haji tidak sah dan wajib diulangi pada tahun yang lain. Pertamanya ialah berniat ihram haji.
rukun ni. Yang kedua, wukuf berhenti di Arafah mulai tergelincir matahari waktu zuhur sekali Zulhijjah sampai terbit pada 10 Zulhijjah. Biasanya jemaah haji kita akan bergerak, jemaah haji secara umumnya akan bergerak pada hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah itu dah bergerak ke Arafah untuk memudahkan wukuf pada 9 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf di Kaabah sebanyak 7 kali. Dah balik daripada Mina tu sampai Mekah, tawaf balik. Ada sebahagian orang yang cerdik-cerdik. Dia cerdik-cerdik ni. Mina Mekah tak jauh dia. Oh, jangan kaki pun sampai ikut Torong Masim tu. Jadi lepas dia lontar Jamrah Aqabah tu, kan, dia dah tukar, dia tak pakai ihram. Dia balik Mekah, dia buat tawaf, dia buat sa'i. Lepas tu dia patah balik Mina. Nak buat lontar Jamrah lagi 2 hari. Lepas tu dia balik Mekah, nafar awal 11-12 Zulhijjah dia balik. Lepas tu dia bercukur. Lepas tu habis. Ada orang-orang yang macam ni. Kita tak payah ikut dia orang ni. Kita buat cara lurus je lah. Kan, lepas dia lontar Jamrah Aqabah tu, dia duduk je lah, tunggulah dekat Mina. Tak apa masalah. Tunggu je. Ikut macam mana yang disarankan oleh tamu haji. Ikut je. 11, 12, 13 balik. Tawaf dengan sa'i. Okay. Kemudian sa'i antara Bukit Safa Marwah sebanyak 7 kali. Ini kita maklum. Kelima, bercukur sekurang-kurangnya memotong 3 helai rambut. Dan keenam, tertib bagi kebanyakan rukun. Baik. Rukun umrah pun sama, melainkan wukuf saja. Perkara wajib haji, perkara wajib haji jika tinggal haji sah tak wajib membayar dam. Antara perkara wajib haji ialah ihram di miqat. Ini dia. Kalau kita terlupa tapi masih sempat lagi berniat, maka kena dam. Kena dam. Jadi ihram di miqat bagi jemaah Malaysia menaiki kapal terbang, miqatnya ialah Qarnul Manazil. Tapi jika melalui laut, miqatnya ialah Ya Lam. Ada lagi dah orang Malaysia naik kapal laut ni. Dulu ya, zaman 60-an, 70-an, 50-an, sebelum 70-an lah. Sebab itulah perdana pertama kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Mana tak Al-Hajj? Sebab waktu dia pergi haji itu naik kapal terbang. Orang lain, tuan haji pergi naik kapal laut. Tak percaya tanya Jibril. Tuan Jibril tak percaya lagu jadi haji. Ini masa belum jadi haji, yang aku tahu kapal nak pergi haji belayar ke depan. Bila tak pergi Mekah. Nampak. Saya kira ni susun tu nak bagi orang faham. Kan? Waktu itu orang pergi haji naik kapal. Tuan haji. Tapi PM kita, Tunku Abdul Rahman, pergi haji naik kapal terbang. Jadi Al-Hajj. Kadang-kadang sama kan? Tak ada beza pun, cuma nak pergi tu. Kan waktu itu. Sekarang tak ada dah, semua terterbang. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Ini perkara wajib haji. Walaupun hanya seketika selepas tengah malam. Ketiga, melontar Jamratul Aqabah di Mina waktunya dari 1/2 malam 10 Zulhijjah. Pukul 12 melangkatan, tak sah melontar sebelumnya. Maknanya sampai pagi daripada Arafah Muzdalifah sampai tu lontar jamrah. Dia letak barang kat kemah tu, pergi lontar jamrah tu. Settlekan tu, lepas tu boleh dah tahalul awal dia panggil. Boleh dah buka, tak payah pakai ihram semua. Semua larangan ihram itu tak terpakai melainkan 3 saja, iaitu bersetubuh, mukadimah bersetubuh dan nikah. 3 benda ni tak boleh. Kerana semua boleh dah. Tak payah pakai ihram lah. Yang keempat, bermalam di Mina malam hari tasyrik. Bermalam di Mina ni perkara yang wajib. Hari tasyrik. Melontar ketiga-tiga jamrah Rajabul Ula Wusta Aqabah pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang keenam, jauhkan diri pada perkara-perkara yang dilarang semasa berihram. Kalau kita buat tu yang kena dam, ikut keadaan dam dia. Maksudnya dia pun cerita dalam ni. Ada. Kita akan tengok jadi tu perkara-perkara wajib haji.
baik. Jadi cara memakai ihram menurut syarat ihram itulah mengharapkan diri menghadiri perjanjian pakai jalan Allah Taala. Pakai ihram pakai tabdil itu mulai dari miqat kepada ditentukan untuk memakai ihram. Pakaian yang dipakai selama ihram itu 2 potong kain putih yang tidak berjahit, 1 potong dijadikan sarung untuk anggota badan sebelah bawah dan sepotong lagi diselimutkan pada badan sebelah atas. Jadi itulah kain ihram tu ada dijual tak ada masalah. Aturan pakai ihram setelah sampai di miqat digalakkan putih rambut atau mencukur dahulu supaya senang menjaganya. Kerana selama memakai ihram itu tidak boleh ikat rambut. Jadi maknanya kalau nak gunting rambut ke nak cukur ke sebelum tu lah, sebelum kita nak mula ihram tu. Potonglah kuku sebelum memakai pakaian ihram. Begitu jugalah kuku kita potong siap-siap. Sudah memotong kuku dikerjakan mandi sunat ihram. Disunatkan mandi sunat ihram. Setelah mandi dan mengambil wuduk, kerjakan solat sunat 2 ihram 2 rakaat. Itu solat sunat pun. Kita dah mandi dan ambil wuduk semua. Kita buat sembahyang dan pakai ihram kita sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Hendaklah bermaaf-maafan dengan siapa saja sebelum memakai pakaian ihram. Kemudian ambil adu helai pakai putih tak berjahit, 1 helai kain dijadikan sarung buat penutup badan sebelah bawah dan sebelah lagi adalah sebagai penutup badan sebelah atas. Itu yang dijual tali pinggang kan? Bukan. Ada poket lah nak simpan apa-apa, handphone ke, rumpit ke. Hati-hati. Kadang-kadang waktu kita tawaf tu ada je orang yang jahat ni, yang tak apa nak baik ni. Jadi kita potong hilang rumpit itu, handphone itu ada, dia orang lelaki ni kena jaga. Sebab tu ada yang tanya, Ustaz, kalau boleh tak pakai beg sadang tu? Itu bukan kain jahit, itu kulit berjahit kan? Macam beg saya tu, boleh tak? Oh tak boleh pula. Tapi tak tahulah kan, tanya penceramahan khusus haji kan. Tanya soalan tu, Ustaz, kalau saya pakai ihram ni, saya buat beg sadang saya tu boleh tak? Nak simpan handphone, simpan apa, boleh tak? Saya tanya Ustaz yang nak jawab. Kalau dia kata boleh, itu okey tu kan? Pasal bukan kain berjahit, bukan beg, especially beg kulit kan. Dia bukan kain, dia beg kulit kan. Wallahualam. Sampai pakai ihram itu berniat adalah haji, nak memakai pakaian ihram untuk menunjukkan haji atau nak menunjukkan umrah. Lepas selesai pakai ihram, bacalah talbiyah. Talbiyah semua kita tahu lah Tapi kalau ikut apa yang pengalaman saya dulu, talbiyah itu apabila kita masuk, kalau kita buat ihram daripada tanah Ain tu, masuk tanah haram tu, kita talbiyah. Sebelum tu tak lagi. Dia ada driver tu kita tahu, dia masuk tanah haram tu, ada kawasan, ada sen pintu ngebang masuk tanah haram tu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata. Kadang-kadang driver tu, meski kami tu dapat driver Melayu, Pak Haji, 2 dah bayar tuan-tuan ni lah. Orang Melayu Patani, rupanya orang Melayu Mekah boleh cakap Melayu. Dia pun talbiyah sama saya pun bila dia talbiyah dengan kita, air mata tu pun tak mesti, tak ada tahan-tahan lah. Sebab dia meraihkan kita kan, dia pun talbiyah. Dia bukan nak pergi buat murah pun, dia kata terlalu kerap dah. Tapi dia bawa taxi driver itu dia tuan Jadi itulah segi sebanyak tentang ihram tadi. Jadi ada yang tanya, Ustaz, kalau contohnya kita buka bahu belakangan tu, itu ketika bertawaf saja. Kalau lain waktu sa'i tak apa dah. Waktu sa'i tu kita boleh balut dia badan kita semua sekali, tak ada masalah. Masa tawaf tu dia buka bahu dulu. Boleh kan? Wallahu rasuluhu alam. Jadi kita habis kat situ. InsyaAllah pada bulan kita datang 7 Januari 2024 kita akan sambung dengan perbincangan tentang miqat makani. Miqat makani. Dan yang lain-lain je lah, dalam semasa ihram dan sebagainya. Kita tahu buat tu. Kadang-kadang kita memang tahu tapi terlupa. Kan? Benda yang asal yang kita tahu dah,
tapi kadang-kadang bila jadi benda, bila kita melalui ibadah haji umrah tu terlupa lah kita. Contoh kan. Jadi itu dia, insya-Allah kita akan bincangkan pada bulan kita akan datang, itu pada 7 Januari 2024. Habislah bulan kita untuk tahun 2023 ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada 7 Januari 2024, insyaAllah. Bertambah setahun di usia kita. Tapi yang paling penting ialah bertambah dekat kita kepada kematian. Itu yang kita kena sedar. Memang dah seronok kan, umur tahun bertukar, umur bertambah, seronok. 24 dia kan, bunga api lah, tengok kan, menibuih lah kan. Jangan lupa sebenarnya setahun kita mendekati kematian. Bukan setahun bertambah umur kita je, fikir apa kita nak bawa sebagai bekalan kita. Benda-benda macam ni, supaya rumah kita, majlis ilmu kita, baca Quran kita, zikrullah kita, kan, sedekah kita. Inilah amalan-amalan yang kita nak buat sebagai antaranya, sebagai bekal untuk dibawa ke alam yang seterusnya, insyaAllah. Jadi itu saja sikit sebanyak yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Kemudian sebab kongsikan pada pagi ini, manfaat untuk bersama, menjadikan pada kita, mengikuti dimati pekerjaan Rasulullah. Kita berjumpa sama-sama di kita bagi dosa pada akhirat. Dan kalau ada apa yang sampai boleh kasar bahasa dan ada mencantumkan dia semua pada Allah dalam sosial dari Tuan dan Puan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguh kepada kita dengan tasbih al-kafarah dan salatul asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arham jami'a zurriyat faqad bagita masuma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farij jamahum wa shaddid kalimatahum wa zazil aqdam musalika min kilab. Ya Qahhar ya Jabbar intaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yanzil kitab wa yamjid as-sahaba wa al-ahzab yazim wa sallallahu alaihi بفضل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا زدنا مصطفى كما يا أكرمك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا ومجلسنا وعلمنا وصبر سبحاننا وعمل فلنا يوم يبارك بشر جميع الهوى والبارك السميع العليم. وتهدنا يا مولانا تطور لنا فيها اسمه ذكر فيها سماء الأهوال. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم بنا بالتوكل وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.